Nah, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lagi memberi taufik dan hidayah kepada kita, boleh kita beribadat kepada Allah Taala lagi. Kita telah bangun daripada tidur malam ke siang hari. Dan kita akan tidur pula waktu malam tu. Maka jika kalau Allah Ta'ala tu tak bangunkan kita, boleh jadi kita tu sudah kembali ke rahmatullah ketika tidur tu. Gitulah. Maka berkenaan dengan bulan ni adalah bulan yang ke-11. Bulan 11. Jadi pek salah silah petani kita pun kita nak ngepeng sikit dah, kita nak mengajak dah umat-umat Islam tani kita semua dan juga siapa saja yang sedang mengikuti siaran live ni, bahawa pada tanggal 11 tu dah, tanggal 11 bulan 11 ni, tak berapa hari lagi, 3 hari lagi ni, dia ada satu kumpulan kita di petani ni lah. Dia buat majlis besar, majlis mengingati hari petani jatuh. Tu pun orang tua-tua dulu panggil hari petani jatuh. Hari petani jatuh tu. Jatuh pada hari tu kita boleh tengok di siaran live lah. Kalau siapa ada telefon smartphone, orang tua-tua tu suruhlah anak cucu buka. Kita bersama bakal tengok siaran live tu. Pada malam tu demo nak ada baca arwah dan hadiah kepada orang-orang dahulu yang sudah meninggal dan sudah jaksa kepada agama dan tanah air. Dan juga majlis tu akan ada baca nazam. Nazam ni nazam petani jatuh. Isi-isi dia adalah isi-isi hak orang tani zaman dulu biasa duk menyanyi. Walaupun sudah 40-50 tahun dah lisuh, tak ada pia buat dah. Maka pada kali ni, tahun ni, kita kembalikan semula nazam tu. Nanti boleh dengar lah. Ada orang nak nyanyi pasang syair nazam gitulah, tentang petani jatuh. Cerita yang lagu mana tu dia panjang juga, orang nyanyi lagu lah. Nyanyi lagu nazam tentang petani jatuh pada majlis tu. Dan juga majlis tu ada sedikit forum. Forum ni adalah ceramah. Forum orang-orang berkaduk kecek berkenaan dengan tanggal 11 bulan 11. Jadi kita orang petani kena ingatlah, kata bulan 11 tahun 1785 dulu ni, bulan 11 tu adalah bulan yang kesek tu pecah ataupun daulah tani kita tu utuh pecah oleh kafir Syiah. Maka zaman dulu tu jatuh baru-baru, tani jatuh baru-baru tu, orang tani zaman dulu ni dia buat majlis peringatan. Dia buat majlis peringatan ni, dia buat pasang buat arwah kulhu hadiah kepada orang mati lah. Tapi ada lagu dia hop sakut dengan petani, seperti mana kita dak biasa dengar lagu syair tentang kehidupan mejak di beranak sampai ke wafat Rasulullah. Hak ni tentang tani. Ni dah. Maka kita bakal boleh dengar lah. Bakal tengok lah. Di page salah silah ada, di page pencinta sejarah petani ataupun PSP, dan juga ada page Wartani.
Dan nak siar live kita boleh tengok. Jangan lupalah hari Rabu saudara. Hari Rabu tanggal 11 pukul 8 malam. Dia mau buat majlis malam dah. Kita tak kena pergi duk jauh-jauh tu. Kita tengok saja dalam live tu. Dan juga alhamdulillah pada malam ni bolehlah siapa saja kalau ada soalan tu penting. Kita tanya bela-bela dalam tu, insya-Allah pihak-pihak petugas kita bawah ni dia akan tulis yang ditulis tek soalan-soalan. Sebab banyak duk dakwa duk telefon mari saya atau gano ustaz tak jawab soalan. Saya ni tak ada tak telefon ke apa depan dak lah ni. Serah kepada orang-orang bawah tu lah, nanti tanda-tanda oleh kertas ke apa, dan jika ada soalan ke apa kita boleh jawab. Kerana sejarah kita ni jarang orang nak kecek sejarah seperti mana saya nak kecek pada malam ni ataupun dalam sebulan 2 bulan ni lepas. Kita banyak nak berat, banyak nak kecek sejarah Taning zaman daulah, zaman merdeka, zaman punya negara sendiri, negeri sendiri tu, iaitu zaman Kersik. Raja-raja Nung, raja-raja Betina, raja-raja tu kita dah kecek hakim Mogahai zaman dulu lah banyaknya. Buat masjid Kersik, ada benda besar, macam-macam. Kita wasa bangga, wasa kagum, wasa megah. Tapi apabila Taning jatuh ni jarang orang nak kecek sejarah pada masa tu. Kalau turut kerajaan Sia ni, dia memang tak berapa nak kecek mana sejarah zaman ni. Zaman saya dah baca lah ni. Zaman-zaman 7 negeri, zaman-zaman raja 7 negeri, zaman-zaman Taning hok duk bawah. Zaman kata zaman dulu orang kata zaman raja Melayu duk bawah raja Sia. Tu cara nak kecek. Kalau kita tak pandai, tak mahir sungguh sejarah pada masa ni, maka kita tak ada uah lah untuk nak ambil uah dari segi sejarah nak dakwa kepada negeri luar, kepada badai-badai bersatu. Kata kita Taning ni gini-gini sekian lain pada kerajaan Thailand kata dia Sia. Maka tak ada uah lah. Kalau kita dakwa kata Taning ni patut berjual, Taning ni patut berlawan, Taning ni patut pisah pada Sia, dengan asbabnya Sia ni tak pernah ke adilan kepada Taning. Adilan dari segi warga negara, adilan dari segi pentadbiran autoriti, dari segi kuasa, dari segi ekonomi ikutlah. Maka wak kihning untuk berlawan. Tapi kalau kita gambar kata satu hari, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan ke mana, Sia tu adil. Baiklah, Sia tu adil sungguh. Seluruh orang yang ada negeri Sia ni tu Sia wak sama belaka. Orang Islam, orang Taning pun boleh sama belaka. Adil. Maka kita orang Taning nak guna wah gapo pula dah. Dakwa kepada orang putih ni orang tengah. Bukan orang putih lah, orang negeri ketiga. Dia duduk tengah. Dia tak ada masuk dak Sia, dia tak ada masuk dak Taning, dia masuk lek kebenaran, lek keadilan. Tak kalau Sia ni adil sungguh kepada Taning, jual apa kemak pun orang tak iktiraf lah. Dia kena tengok situ juga. Maka kita kena cari kih. Orang Taning kena cari kih, kena cari buah. Kata buah gaponya. Dah untuk nak apa ni sangความชอบธรรม saya panggil. Dah. Seperti mana kita tengok Israel. Israel tu duk ke Eropah, duk ke Amerika banyak. Kena bunuh dia orang, kena bunuh di Hitler, Jerman. Lari rata-rata klik mari tanah Palestin. Klik mari tanah Palestin, orang Palestin mula-mula apa tolong lari susah. Lama-lama Israel kagadega iktiraf diri jadi negara Israel tanah Palestin. Ikutlah siapa-siapa di belakang nak sokong bang. Tapi Israel boleh bangun kerajaan atas tanah Palestin. Dunia pada waktu sahab pecacak United Nations UN ni tanya pergi kepada Israel. Israel jawab ya mula-mula semua persidangan, semua wakil-wakil negara dalam persidangan UN senyap. Tak kata apa. Bukan kata nak guna wah keadilan, wah kezaliman, wah tindak tak ada apa lah tu. Dia mari tupai orang.
Tapi dia jawab sepatah. UN ni senyap. Kalau kita duk bodoh jarah lagi. Dia kata, kami ni kena bangunkan kerajaan Israel sini dengan kerana sini adalah tanah bumi perjanjian Tuhan kami yang nak beri kepada kami anak cucu Bani Israel. Aduh, senyap. ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะมอบให้แก่ลูกหลานบานีอิสราเอล lama mana tu? 5,000 tahun dulu. Zaman Nabi Musa. Nabi Musa bin Sulaiman ke tanah bumi ni anak Bani Israel. Ya pun kena kelewat negeri situ. We alasan sejarah 5,000 tahun dulu. US nyak juga. Pak kita orang tanding banyak apa ada. Oh, tak nak dah kecek dah sejarah Nabi dulu. Oh, kena tengok ke depan dah. Tengok ke depan tengok apa? Nak tanya lu. Tengok ke depan tengok apa? Nak buat apa? Politik pun tak ada, diplomatik pun tak pandai. Bedil tak cek banyak lemek roteng. Dah, maka gitulah. Kita bakal cari ilmu lah. Dah, semoga ilmu tu jadi cermin pada kita, jadi lilin dari berita kita ni cerah banyak-banyak perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kita mula pada malam ni. Dah, pada malam ni kita nak nyambung lagi pada malam yang dulu. Dan nyambung pada malam yang dulu ni kalau kita ingat bahawa situasi yang paling hangat sekali dalam sejarah Taning. Lepas pada Taning kena jajah, maka situasi yang paling hangat sekali yang orang kecek sangat adalah pada masa ni saya duk kecek, iaitu 2-3 malam lepas dah. Apabila kerajaan Asia tu pada tahun 1899 dia mula mengubah cara mengetah atau sistem pentadbiran negeri dia di tanah jajahan dia, iaitu di tanah jajahan Melayu, iaitu Taning, Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis. Tapi hak tak supanya Taning ni adalah tanah jajahan yang berkategori lain, tak serupa dengan Kelantan dan Terengganu, Kedah dan Perlis. Taning ni dia tak panggil tanah jajahan, tak panggil tanah ananikum, macam dindan ananikum dia kata. Walaupun belum dia tu dindan ananikum, tapi dia mari tukar semula buat Taning ni jadi tanah hak kawasan dalam dia. Kelantan dak, Terengganu pun dak. Kedah boleh pun tak. Ya wak tak sama. Maka apabila mula ubah cara lagu tu, dia kena ubah cara pentadbiran. Dia kena ubah cara pengurusan negeri. Maka itulah menjejas. Jadi jejah hidup gadah dengan cara-cara hak mengetah dah oleh raja-raja Melayu kita dah. Seperti dulu kala. Maka apabila jadi pelago yang digadah lagu itulah jadi selisih. Jadi berage itulah berage teruk lah. Mudah-mudah kata. Jadi perselisihan di antara kerajaan pusat dia guna pegawai dia. Pada masa tu dia guna sistem gubernur. Pesuruhan jaya. Pesuruhan tinggi. Dah, jadi duduk di segara tu cara. Raja 7 negeri. Dan dia guna lagu tu. Duk guna lagu tu jadi beragai sebab atas kerajaan pusat sia di Bakok ni, dia tak ada duk berdoli mana oleh hamah kita. Pada masa tu. Masa tu dia kecil 100 tahun dululah. 100 tahun sampai 150 tahun gitu ya. Jadi dia tak berdoli mana kepada tempat kita, dia tak sungguh, kau panggil tak serius. Mai dia cincang aremat. Mudah kata. Kan program kita ni dia serah kepada gubernur dia hadap segara. Maka gubernur tu lah dan pegawai-pegawai kerajaan Asia tu lah hadap mengetah rumah kita jahatnya. Demoning lah guna kuasa sewenang-wenang. Demoning lah yang guna kuasa lebih lampau. Maka berlaku kezaliman, ketidakadilan apa saja melalui pegawai-pegawai ni. Walaupun raja-raja Melayu buat surat rayuan naik ke Bakok,
kepada Raja Bakak. Zaman tu dia tak ada mengetos pada zaman ni. Zaman itu sia duk raja terus. Tak ada presiden, tak ada apa-apa gini. Semua orang panggil monarki. Sumberana ya sitirak belaka dah. Sia ni baru ubah zaman rasakan cicik. Kanak rak sedang dah berubah. Dah. Maka surat baju wegi tak mana pun tak siapa. Siapa dengan raja-raja petani rasa cemu dah. Rasa sedih dah. Dengan sia duk mengetah ni duk beragam. Tak stabil, tak molek. Sedekah pada masa tu juga ada satu kuasa lagi, kuasa asing yang hebat pada masa tu masuk duk jajah tanah-tanah Melayu ataupun dunia Nusantara, Indo-China, Burma, India, Cina makan habis dah. Asia, Afrika ni habis makan orang putih. Koloni, anak nikom orang putih masuk duk jajah ni. Maka tanah Melayu umumnya duk bawah jajah British. British makan habis dah. Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, apa makan habis. Sumatera, apa kono makan di Belanda. Maka orang putih ada kuasa juga. Maka sebab orang putih, British ni kuasa besar, kuasa banyak, maka hak itulah wak sia pun kau gelepar. Sia pun kau gelepar. Kau nak saja tak boleh dah. Habis itulah jadi idea kata, kalau gitu kita kena reformasi semula. Cara-cara jajah tanah jajah ni. Kalau tak, tanah-tanah ni akan terlucuk daripada bawah tangan sia masuk hidup bawah British, yang mana British duk nak. Habis itulah membawa pergi kepada ubah cara-cara mereka. Pihak Taning sendiri pula, mejak zaman-zaman dulu lagi dah, Taning ni duk usaha sokmo, duk pisah sokmo, duk cari jalan sokmo untuk nak bawa diri cabut daripada sia. Walaupun kita ni Taning ni askar sikit, senjata sikit kalau banding pada dengan sia, tapi hati orang petani tak biasa wi kepada sia. Hati orang petani zaman dulu ni gana-gana pun kena pisah pada sia, kena hidup dengan sama-sama Melayu di tanah British. Jajah British. Dah. Adalah tali baruk seorang dua. Adalah. Anying-anying tu adalah di mana-mana pun ada, zaman Nabi pun ada. Tu hari kita nak baca so-so dah kata lagu mana. Apabila raja-raja ni saya kesimpulan ni dah. Apabila raja-raja Melayu wasa cemu, wasa tak boleh tupai dah. Puak sia ni, maka buat surat rayu pergi kepada British kata serah tanah bumi dia we British saja. British pun nak buat tak boleh. Walaupun duk apa ni, duk mecak puak-puak, wasa lapar nak makan tu. Tapi nak buat tak boleh dengan kerana British diri pun nak jaga hubungi dengan sia, hubungan baik dengan sia. Dah, kerana British ni dia ada penegak banyak dengan sia. Dan juga dia nak guna sia tu jadi negeri penepih. Jadi negeri penepih dengan Perancis ataupun dengan kuasa-kuasa lain lagi. Habis dia jaga sia. Lain pada hidup menego dengan sia. Tapi dia tahu kata sia ni bukan tuai tanah Melayu. Hak Melayu tapi sia lagi jajah pula. Mudah-mudah kata sia dengan British ni sama tahap jelah. Sama-sama negeri hak mari jajah ke. Habis Melayu duk bawah British pun ada, Melayu duk bawah sia pun ada. Sama-sama tu. Kalau kira tu lagu tu. Maka British ni pun tahu juga kata sia ni duk mengetah supaya ramai dulu lagi. Tak majulah mudah kata. British ni dia mari dia ada kanium. Dia ada prinsip besar hak dia mari jajah dia ni. Dua perkara. Satu hak petuane. Dia jaga benar hak petuane, dan juga yang kedua jaga keadilan. Ni prinsip. Habis dia mari tanah Melayu, orang Melayu tak ada berapa mana dengan dia, tak ada berontak mana. Sebab dia akui hak petuane. Kelantan ada raja, hak petuane Kelantan. Ganung hak petuane Ganung. Johor hak petuane Johor. Tak ada apa British. Dia jajah tu dia nak hasil dia tak ada nak meretah. Dia bukan kata aku kena masuk meretah, kena hapuh bi raja-raja Melayu dak. Bukanlah begitu. British dia marinya nak buat guana with tanah situ tu
memberi kemudahan kepada dia nak korek-korek hasil bumi situ, oklik negeri dia, nak maju negeri dia. Tu ya. British. Bukan kata tujuan nak mari missionary dakwah nak paksa orang Islam, jadi orang Kristian, tak. Satu orang Sepanyol, paksa orang Mindanao, orang Filipin masuk Kristian. Belanda lain pula dah. Kalau Perancis ni kasar, biasa naik. British ni dia orang pudi sikit. Dia pandai main, selok-belok dia. Maka ni ingat dulu dah. Siapa banyak kali lah duk usaha. Sapangnya daripada minggu lepas kita baca dah kata buat lagu mana pun nak tunjuk kepada British kata sia ni boleh uruh, boleh cakang sendiri tanah-tanah Melayu. Tak kena British masuk campur sangat. Ni asbab besar hak sia igak raja-raja Melayu. Sebab sia ni sebenarnya dia tak ada daerah mana ni walaupun dia bunyi khabar kata pokok raja Melayu ni nak berontak. Pokok raja Melayu ni duk beripung sorak. Pokok raja Melayu ni duk buat hubungan dengan Turki, dengan Jerman. Minta sejata-jata mari duk taruh di Singapura dah. Nak tak mari tanding untuk nak berlawan, nak berontak dengan sia, nak berdeka, nak berjuang besar. Sia tak ada bimbing mana ni. Tapi orang yang bimbing hal ni adalah British. Habis tu dah sia ni yo pandai, sia ni yo cidik, yo guna ketakutan hak British terhadap benda tu. Tu. Sia yo guna bahasa lain. Lalu tu sia hak yo gunanya yo mari paksa Tengku Abdul Qadir suruh tanda tangan. Hak mula-mulanya ia mari tipu Tengku Abdul Qadir seperti mana minggu lepas kita baca dah kata dia tipu lagu mana. Itulah hak orang kata paling apayot. Orang panggil paling celaka sekali. Sia adalah pada masanya dia ni hatta Payasi Sahatib mari tipu Raja Taning Tanda Tangi. Orang tak pernah buat dalam sejarah perjanjian negeri-negeri mana dalam dunia, hanya perjanjian Ningso je. Bukan perjanjian panggil dah. Cara mengetah ni. Tak ada lagi negeri lain hok mari tipu pihak depan suruh tanda tangan. Hatta orang balik bahasa lagu tu lagu ni jadi kata hok celaka sekali sia lah. Hok buat lagu tu. Tak ada sejarah lain cuba baca. Hok tipu lagu tu, tipu lagu perai tak apa. Lain untuk nak benar. Hak ni mari duk depan kecek dengan molek, hala surat sebutan, tipu boleh lah surat tu. Dah Tengku Abdul Qadir pun sesalah. Dia kata, oh aku jadi raja Taning lalu jadi ketua raja-raja 7 negeri, tetapi ku ni bodoh sangat kena tipu dia sia. Walaupun dia bantah, walaupun dia lawan klik lepas pada tu. Tapi nak buat apa tak leh dah lah. Dah sing dah. Tapi mujur British pun pahal kata Raja Taning kena tipu. Habis itulah mari pula sekali lagi Payasi Sahatib mari jumpa dengan Tengku Abdul Qadir. Rok ni suruh Tengku Abdul Qadir tanda tangan. Ni kita nak masuk ke malam ni. Cerita dia lepas pada kena tipu tu, Payasi Sahatib pergi Singapura. Pergi Singapura ambil surat hak Tengku Abdul Qadir tanda tangan tu pergi curi kepada British. Nah, British pada masa tu ia ada gubernur besar untuk jaga Selat Melaka seluruh tanah jajahan dia, namanya Sir Frank Swettenham. Sir Frank Swettenham ni dia duk kerja, duk bakti, duk khidmat di tanah Melayu ni 20 tahun dah pada masa dulu sebelum nak dilantik jadi gubernur besar. Dan juga orang tahu belaka kata Sir Frank Swettenham ni dia sikap negatif. Dia sikap tak molek, dia tak berapa nak molek mana dengan sia. Dia tak cak mana sia. Tapi tak berapa cak mana dengan sia pun dia jadi gubernur besar. Dia kena jaga hubungi atas nama British dengan sia. Dah. Maka apabila sudah gico surat kata Raja Taning ni sudah akui untuk nak ambil gaji hak Raja Bakak nak bui dan juga terima peraturan-peraturan baru hak kami buat pada Bakak ni. Sebenarnya tipu dah. Walaupun Raja Taning hatta
Wan Muhammad dengan Wan Ismail, duta Jabat 3 tu hantar pergi di Singapura untuk jumpa British, dan goyak ke British kata dak hak surat hak tadi tu batal. Sebab Gajah Taning sing tanda tangan sebab kena tipu. Lepas tu pula Payasi Satik panggil Gajah-gajah 7 negeri mari di Nocik. Mari di kota Nocik untuk nak bersorak 7 negeri. Tengku Adu Kode tak pergi. Tengku Adu Kode tak pergi. Wi alasan kata demi. Sebab dia rasa kalau pergi punah rekan pula dah. Gajah-gajah lagi pun tak ada pihak setuju serebok, termasuk diri Gajah Nocik Sia pun tak setuju dengan cara-cara nak capur semula 7 negeri jadi 2 kawasan. Lembah Patani dengan lembah Saiburi. Tapi hanya ada Gajah Jamu saja ni yang akui. Gajah Jamu sore je. Hak bengong pada masa tu dah. Turut Sia. Bukan bengong, turut Sia lah katanya ikut yo anak guna apa dah. Maka klik mari rumah. Duk tak lama tu Payasi Satik mari Telubeh. Mari Telubeh suruh Raja Tengku Abdul Muttalib, Raja Telubeh tanda tangan. Untuk pentadbiran baru pula dah ni. Rabiat kapok krohak rasa dengan so ni pula dah. Maka Tengku Abdul Muttalib ni kata boleh amo tanda tangan, tetapi Sia tak boleh hantar lagi pegawai-pegawai Sia mari duduk di negeri Telubeh. Tu Raja Telubeh yang minta lagu tu. Boleh amo jang nak tanda tangan, tapi Sia tak boleh hantar pegawai Sia mari duduk kerja di Telubeh. Tak boleh. Dia nak pegawai Melayu belaka. Maka Payasi Satik kata, "Halah, tak ada apa." Maka Raja Telubeh orang mula-mula hak tanda tangan. Sudah. Pergi kepada Negeri Reman. Negeri Reman tu yang lebih. Dia jadi gajah muda sebenarnya sebab pak dia tu Tuanku Balai Jawa Longsan. Duk tua, duk tak agak kau tu. Tapi dia duk jaga boleh. Maka Gajah Reman pun same nama juga. Melalui beberapa perkara hak Sia nak iktiraf tanah Reman di Hulu Perak. Di kawasan Betong, kawasan Jagung, kok Ayaweng Tanah Merah. Kok Jagung tu lah. Kok belum kat nah. Dan juga orang yang ketiga Tengku Ngah Samsudin. Tengku Ngah Samsudin Gajah Legeh duduk di Tanjung Mah. Gajah Legeh ni tak si tanda tangan. Lagu-lagu mana pun Gajah Legeh kata amba tak si tanda tangan. Apabila nampak kerah lagu tu, Gubernur Sia ugut Gajah Legeh kata kalau lah tak tanda tangan, dia nak cabut jabatan Gajah Legeh. Gajah Legeh kata terserahlah kepada mu. Lagu-lagu mana pun aku tak set tanda tangan. Gajah Legeh pun jangan mak main. Gajah Legeh ni kasar juga. Akhirnya Payasi Satik thot tamneng. Jadi kata pada masa tu Gajah Legeh yang nama Tengku Ngah Samsudin tu kena cabut. Sia buat sungguh. Degil tak apa, Sia cabut sungguh. Tapi Gajah Legeh tak akui. Dia tercabut lagu mana kena Raja Batok cabut. Fak mung debel tak ke mana suruh cabut. Tapi dia tak kira sebab waktu dia gubernur, dia ada hak. Dia hak baik itulah. Klik mari di Taning. Klik mari di Taning. Payasi Satik mari jumpa Raja Tengku Abdul Qadir dan suruh Tengku Abdul Qadir tanda tangan. Tengku Abdul Qadir kata aku sudah perik dah kata. Dengan muslihat tipu daya mung lama-lama dah. Dak dulu mung buat teruk dah pada aku. Kali ni mu nak tanda tangan gapo pula aku tak sei belaka dah. Gena-ngana tak ambuh. Payasi Satik pun kau mapuh dah tu kalau kira. Apabila Tengku Abdul Qadir kata lagu tu, maka Payasi Satik Gubernur Sia guna askar. Guna askar 100 orang kepung kota Cabai 3. Kepung kota Cabai 3 kerana dalam tu adalah ada isteri permaisuri, isteri Raja Tengku Abdul Qadir, ada anaknya, anak-anak dia tu. Maka
100 orang dadu kuning duk kepung kota Jabe 3 dan Sia ni dan Gubernur Sia ni wi masa 5 minit kepada Tengku Abdul Qadir untuk tanda tangan. Wi masa 5 minit kepada Tengku Abdul Qadir untuk tanda tangan. Jadi Tengku Abdul Qadir lagu mana? Supaya kamu kita rumah kena kepung sana. Dia mau dok ku dah. Kalau mung tak tanda tangan, mung tengoklah anak bini mu nah. Tapi Tengku Abdul Qadir hati siapa? Dia gambar kata wah lagu ni si ku saja. Dia tak akan buat. Sebab kalau bedek anak bini suruh ku ni jadi kisah. Deh. Supaya kamu kita kalau tahan mari dok ku atau nantilah mung ku nak makan, kita jangan dok bergaduh. Wah ku ni boleh hadir tak buat sungguh. Tapi kita ni tak kena ku dah. Kita mikir diri dah. Saya tak ada ku lagi. Tak mau tak pergi, tak mau. Tak boleh sian, tak mau gitu. Allah. Jadi kita sian tak ada ku. Kita ni menakut pada Ya tak? Kakak perang. Menakut pada wi ada otak, wi ada semati sikit. Dia. Hati tu. Wi sapa sikit. Bukan tak ada orang-orang tak ada sia tak ada ku lagi deh. Takut anak bini nak susah, anak duk ngaji kau nak susah, anak jatuh dah tak boleh klik rumah. Bini lagi rata-rata. Aku tu. Hatu orang panggil tak ada nampak tu deh, nampak bayar pisau letah. Nampak bayar panaka le bagar. Hatu dah. Ni usik diri panggil. Cuba tengok nampak nyak-nyak gelak-gelak gitu dekat. Hatu mana lawan? Macam tu. Tu hewan dari manusia dah bukan jin ke setan dah Allah lagi. Dah. Maka apabila yang dilakukan Tengku Abdul Qadir jawab kali gua kata kalau membunuhku pun membunuh orang-orang istana ku pun aku tak akan tanda tangan. Tu sedap. Ni dah kata mati dengan kelemah Allah Ta'ala ni. Maka apa bila jadi lagu tu dah? Dah. Maka payasi sahate dah masuk gi dekat. Lepas tu goyak kata, kalau gitu mung tak tanda tangan juga, aku nak cabut mung dan juga nak melantik Tengku Pitak atau Kude nama. Salah seorang anggota Majlis Negeri Taning jadi Kamakang Negeri Taning. Orang hok kijah kali dengan Tengku Abdul Qadir lah. Ya ramai ya ada 20 orang. Majlis dia tu. Dah. Nak lantik Tengku Kude. Tengku Kude ni siapa panggil Kude? Tua dah. Tapi Kude ni orang Perusia. Kude ni orang Perusia. Orang hak mudah kata sokong sia lah. Jadi Raja Taning. Maka kalau dia buat lagu ni sungguh mudah kata. Kalau dia cabut sungguh Tengku Abdul Qadir betul lantik Tengku Kude. Kude saja dari Raja Taning, maka kuasa-kuasa Raja Melayu akan habis sungguh. Hak dia yang disia. Dengan sekaligus. Habis harapan Raja Taning. Tapi awak kena Tengku Abdul Qadir pun jelas lagu tu dah. Kerah lagu dah, tegah lagu tu dah. Kata lagu-lagu mana pun tak jam. Maka dah. Inilah menyebabkan seramai 30 orang tentera Siam bertindak memberkah Raja Patani dan kemudiannya dibawa ke sebuah kapal perang tentera laut Siam untuk dibawa pula ke Songkla. Tu. Akhirnya 30 orang masuk pergi berkah. Berkah ni igat. Dah, berkah ni igat. Lepas tu bawa pergi ke Songkla. Bawa pergi segera nak kapal belayar. Waktu baik lah kapal duduk di Kale Rong Ang Jabe 3 tu. Muat Raja Jabe heret Raja Tengku Abdul Qadir naik perahu tu. Nak tu baik ke laut luar, nak pergi ke Goro. Berita penangkapan ini telah menggemparkan penduduk dan pengikut setia
yang kasihkan baginda. Lalu mereka datang beramai-ramai untuk menyelamatkan raja kesayangan mereka. Ni, bawa bunyi khabar kata raja Jabir 3 tu kena ikat. Demo tu berkah. Berkah yo 30 orang tu heret orang naik perahu. Pada masa tu orang taning. Rakyat taning sendiri dah. Rakyat taning sendiri tu dah bakak lagi kepung. Bakak lagi kepung, bakak lagi sekat patah kita gambar supaya tahun 50-51 dulu lah. Orang Tino katuk muka budak-budak. Lagu tu dah. Jadi rakyat taning di taning tu lah deh. Gi kepung, gi sekat jalan, gi abang kata gi katuk jalan. Jadi jadi sepuluh koye dah. Likung pi. Pada kat tepi sungai tu berderet panjang, dia ada lepak kayu, heret tali, lopak perahu. Apa ni? Jolok kayu. Jadi kata kak kuang. Sebab raja kena igat kita gambar tu tak ada dah maruah kita. Raja kena igat. Pemimpin hok tinggi sekali dah Melayu pada masa tu kena igat teruk menang dah tu. Igat tu bukan kisah kata raja tu jahat, raja kita jahat bukan. Raja kita ni menuntut hak rakyat, kena igat. Tu dah. Jadi apabila melihat rusuh yang mungkin tercetuh dan menyedari kekuatan orang Melayu terlalu kecil, baginda raja cuba mententeramkan rakyat dan melarang mereka dari bertumpah darah. Raja Jabir 3, Raja Tengku Kodir pun bimbang, takut. Takutnya berlaku berdarah pada masa tu. Takut sia ni tengah pedis petaba tu, maka dia lari rakyat dia. Mudah tu lari, hai anak-anakku. Gitulah. Kata sungguh tenang, sungguh aman. Insya-Allah beta akan kembali ke Patani lagi. Dia wiwah tu. Suruh rakyat dia duk dia. Tak usah duk berlawan apa. Senyaplah, tak apalah. Rakyat dia duk sebab wasa sakit hati, wasa tak boleh terima rajuk-rajuk ni juga. Rakyat duk pergi sungai penuh waktu tu. Lepas tu Tengku Kodir dekat duk tak perahu dah tu dah. Dia melok tubik dah dia takut rakyat dia tumpah darah. Sebab mari dengan semangat dah ni. Kampung duk jekoh duk pon duk lawan. Jadi dia suruh rakyat dia senyap, sabar. Dia kata insya-Allah Tuhan akan taruh nama umur dia dan Tuhan nak tanya klik mai mula tani. Insya-Allah dia nak klik mai tani semula. Maka rakyat pun senyap serak. Dah. Dengan hati yang tabah, baginda berdoa dan berjanji akan pulang ke tanah air. Setelah selesai berbincang dengan Raja Siam, dengan diiringi oleh 3 orang pengiring, termasuk Imam Abdul Latif, Masjid Raja Jabir 3. Maka Raja Patani telah dibawa oleh kapal perang tersebut ke Bangkok. Jadi dia ikat lagi 3 orang pula pergi sekali. Orang rapat-rapat, orang duk rapik dengan Tengku Kodir Raja Jabir 3, iaitu termasuk juga Tok Ime Sejik Jamek Jabir 3. Sejik besar tani tak ada lagi Jamek tu. Sejik Jamek tani tu Sejik Jabir 3 tu, Sejik Raja tu. Maka Tok Ime yang nama Haji Abdul Latif kena igat juga. Kena igat juga sekali, dan juga 2 orang lagi. Hak kena igat juga sekali dengan Tengku Kodir. Seorang lagi tu orang apa ni? Telubuk Bera. Seorang lagi orang Telubuk Bera. Seorang lagi tu orang kok Kisik, kok Banal. Lepas tu seorang lagi ni Imam Abdul Latif, Tok Imam Jabir 3. 4 orang lah kali dengan Tengku Kodir bawa pergi ke Bangkok. Habis itulah Tengku Kodir tu jawab lah. Kata insya-Allah dia nak pulang ke tanah air. Dia berjanji. Habis tu orang taning ni jual hebat tahu mana. Kalau pergi sampai ke tanah air orang lain, hujan emas di negeri orang tak sama hujan batu di negeri kita. Gilah pindah duduk negeri orang lain pun kena niat juga atau kena klik rumah. Bukan duduk negeri orang lama-lama dah tak berasa nak klik dah. Seni. Hati kena ada semua kata nak klik. Seperti mana raja-raja dulu dan orang-orang dulu tu lafal lagu tu. Ya dah. Jadi apabila pergi dah bawa tadi 3 orang. Jadi
Tengku Qadir ni kena tuduh gapo? Dah, tuduh dia nya igak tu hukumnya 10 tahun. Hukumnya 10 tahun, lepas tu gibuh di penjara wilayah Pisanuluk. Pisanuluk ni jauh nak ke utara tu, nak sana Bakok, nak sana Ayutthaya lagi. Giduk legok di Pisanuluk. Dah 10 tahun hukumnya dia. Hukumnya ni kesalahan apa? Kesalahan mengumpul senjata dan nak berontak sia. Dia ambil kih atau hok sorak hari puluk dulu. Lepas tu pergi duk hubungi dengan luar negeri, cari senjata daripada Jerman duk Singapura, sorak tu nak berontak. Tu kih dia. Ya wikih tu. Dah. Beberapa orang pengikut setia baginda telah mengekori ke penjara. Masuk penjara jugalah orang lain lagi. Supaya Haji Abdul Latif Tok Imam Sejid Cabai 3. Lepas tu ada Tok Haji, lepas tu ada pegawai orang di rapat dia, orang berong, orang kisik tu. Kena igak juga gi. Penjara juga. Ada juga yang meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan. Hak ni dah dia kata mati ke jalan, mati ke jalan ni bakal tahap lelau. Dah, Gajah Patani telah diseksa. Dan diikat dengan rantai besi dan kemudiannya disumbatkan ke penjara gelap. Ni cara yo bohgok Tengku Qadir ni lagu mana? Dah. Yo seksa dulu. Seksa wi lemak wi tarak. Ikat dengan rata besi. Dah, mudah tu ditanya di kaki jalan kreng tu lah. Tu. Lepas tu buh jalan penjara gelap. Penjara gelap ni Kuk Taidin. Gok bawah tanah tu hok gelap. Mudah tu muncul Tengku Qadir tak buta mata. Kau dia dibebaskan dia duduk dalam tu 2 tahun 8 bulan. Tak nampak matahari, tak boleh tengok bulan pun. Legok gelap. Adalah. Sia zaman dulu je raja mengetah. Bukan zaman learning. Tak Bandung tak ada. Maka, ke dia, kau dia tubik pada gok tu rambut dia siapa pun. Rambut panjang. Siapa pun. 2 tahun. 8 bulan. Duduk legok. Tak apalah, tak sampai ke situ tu nak klik tu dah. Jadi, apabila Gajah Taning masuk legok tu dah kena igat pada tangan ni bulan 3 tahun 1902 dengan secara resminya Taning sudah habis raja. Tak ada lagi sistem raja mengetah di Taning. Ini bermaknanya Raja Melayu yang terakhir sekali yang mengetah kerajaan Taning, Darul Ma'arif, adalah Tengku Abdul Qadir Kamaruddin. Berakhir pada tanggal 18 bulan 3. Itu pada tangan ni bulan 3. Habis raja sekat tu. 1902 tu habis raja. Dulu Taning ni dia guna kalimah nama hujung dia nya Patani Darul Ma'arif. Habis itulah Haji Sulong tu tak sekolah dia tu nama di Taning tu nama Darul Ma'arif. Sekolah petider tu. Di belakang majlis tu. Masjid Jami' dulu tu. Majlis dulu tu panggil Darul Ma'arif sebab nama negeri Taning pada masa tu ya nama Darul Ma'arif, bukan Darussalam. Darussalam tu zaman Kresik. Zaman tu hebat. Zaman ni dia guna kalimah Patani Darul Ma'arif. Darul Ma'arif. Jadi tangan ni mudah kata sia istihar kata Taning tak ada raja dah, habis dah. Tak akan sistem raja dah. Tu yang nak sangat tu. Tapi bertanggal 18 bulan tu lah, bulan 3 tu lah, Pusuruhjaya Tinggi bagi Monton Liga. Monton Nakon Sitamarak. Namanya Pak Yasukum. Pak Yasukum ni menerima arahan. Boleh kerja adalah daripada Bakok, suruh pergi igat Raja Legeh Tengku Ngoh Samsudin ni, orang yang kedua. Raja Taning kena dah puak kena igat.
Sebenarnya dia nak igat dah raja, nak hapuh dah raja-raja Melayu tu. Tapi duk cari kih je. Herak. Sebab kita ni lah. Tak kau tu, tak kau ni cari kih je. Cari kih nak igat. Tak ada dekat maaf apa nak terika bakal mana ndak lah. Kita tu, dah. Ada atau nak lawan wisuk dak. Denda tahan awak dia masuk makalah tu. Dak minta apai sebab apai cerca minta maaf. Lembu. Dah. Maka suruh igat Raja Legeh Tengku Ngah Samsudin. Dah. Jadi senara tu baik igat Raja Tengku Ngah Samsudin, Raja Legeh pada masa tu di Tanjung Mas tu, bukan Raja Legeh sore. Dah surat tu baiknya, dah Raja Legeh Tengku Ngah Samsudin sekali. Sekali dengan pegawai-pegawai dia pula 8 orang. Ni baginda beserta 8 orang pegawai telah dibawa ke tahanan Senggora atau Songkla. Igat 8 orang, ada 9 kali raja. 8 orang ni siapa kita tengok nama dia. Minta maaf ni saya tak usah royak nama lah. Takut anak cucu dia, boleh adik anak cucu dia duk susuk. Takut ada buka rasio demo. Kalau anak cucu dia ada hati Melayu sungguh, royak tak ada apa. Tapi takut tak dah. Dia ada seorang dia bangun renak. Seorang orang Kapuh Hulu. Dah. Ada orang seorang Sipo. Nam ke Sipo rasa kelupuk gajah. Lepas tu ada orang Bongo. Ada orang Bukit Tambung. Lepas tu ada orang Segor. Hak lain lagi ni tak ada senaga, tak ada nama. Ada nama saja tak ajak kapung. Dah. Ni 8 orang yang kena igat sekali juga. Ada Bangun Renak, ada Kapuh Hulu, dah ada Sipo Lubuk Gajah. Dah. Lepas tu ada Bukit Tambung, ada Segor. Dah. Kena bekas sekali. Hak lain tu ada nama saja, tak ada nama kapung. Itulah. Siapa tak tahulah waktu tu pada Kalingan Tengku Ngah Samsudin lah. Dah. Jadi Raja Legeh tadi kena igat kali dengan 8 orang-orang dia tu bawa pergi habis. Bawa pergi habis gigi segara, gibuh liguk segara ya. Dengan alasan apa? Alasan Tengku Ngah Samsudin kena cabut dah tapi masuk hidup mengetah hari raja lagi. Ingat tak? Belum ada ni payah si sakit cabut dia sebab dia degil tak si tanda tangan. Bos dia klik dah tu dia duk ada raja pun dulu lagi. Sebab dia raja sungguh. Sia igat kes tu. Kes kata macam nanti ya sebab dia kena cabut dah. Puak tu lah. Tu 8 orang tu fok hulu balai dia lah besar-besar tu. Dah. Nama dah kapung dah tapi takut kena ya sebab dia kena ada bakar demo ni saya kenal ni puak ni. Puak di Bangun Renak ni, puak di Kapuh Hulu ni, puak di Sipo Lubuk Gajah ni. Di Bukit Tambung saya tak kenal, tak rasa temu. Puak di Segor kenal. Puak ni ada ni. Keturunan dia ada sampai kini ni. Dah ada apa teroyak hal kami dulu yang tok cek tok kiri yo. Dia tak ada gapo deh. Dia orang Bongo ni pun kenal ni. Dah. Maka tu igat bagi segala dah legah tu kih tu. Dah. Kemudian Raja Remeh Tuan Lebih Long Raya turut ditangkap walaupun menerima bantuan kerah dari pemimpin masyarakat Islam. Baginda telah dibawa ke tahanan di Senggora atas tuduhan membunuh dan telah dijatuhkan hukum penjara selama 20 tahun. Ni Raja Tuan Lebih pula. Tuan Lebih ni dia tak ada kena igat di Kota Baru. Kota Baru Mekabu. Sebab ketika payah sisa hatta pegawai dadu kuning di Kota Baru untuk nak igat Tuan Lebih atas alasan tuduhan Tuan Lebih tu bunuh orang. Iaitu tuduhan bunuh orang apa? Tuan Lebih ni dia hukumi orang di negeri dia dulu hukum bunuh. Pas hukum bunuh ni tak boleh. Hukum lain tak apa, hukum bunuh ni dia kena serah pergi kepada
Pesuruh Jaya Tinggi kena sia cara hak pukul bunuh. Ya ada une-une hak dulu tu. Tapi tu lebih ya kira atas hak ni ya atas rasa raja Melayu, raja Islam. Dia asal kena hukum ni jadi hukum bunuh dia bagi dua tu dah. Jadi dia pun kena igat sebab kih tu. Kih guna kuasa lebih lah bunuh ke. Maka ketika pergi di Kota Baru Meh tu nak igat aja Gemeh. Apa? Pok-pok Gemeh sendiri tu gilikung kepung penuh dan tak jang wi igat. Tu sedap pok Gemeh aku tu. Mereka kabu lagu mana? Nak igat raja kita, mana kita jang. Jadi hak sia mari tak berapa orang di atas 300 orang mari di Gemeh tu nak igat tu lebih. Pok Gemeh ni tu banyak pada tu lagi. Ngabdi panjang apalah apa-apa musuh-musuh. Hot jame tu panggil jame luang si luang ha. Jame luang si luang ha. Dah mai kepung penuh. Dah kepung sapang gi kepung sapa gi kok nu. Kok apa ni kapung Mahe. Dusun Tawa, Bume, sapa kok nu lu. Duk orang ramai, dia masuk di kepung tu cerita dia. Dah. Jadi nak buat apa tak boleh juga. Sebab kau tu lebih yang hundur hidup di Kampung Biluk. Di Kampung Biluk tu kampung tu Dalan tu dekat Dusun Tawan. Masuk ke Dalan dekat bukit tu. Dah. Sebab dia hundur hidup situ. Pergi-pergi musuh-musuh tak apa. Orang Gemeh tu banyak. Orang Kala, orang Supik, orang Bala, orang Kabu, orang apa tu bush. Dah. Jadi sia nak buat tak boleh. Kena hundur. Sia tak boleh tepuk ni. Halah kita sia tu. Baikkan pok ni sedap weh. Sia tak ada apa je mari sikit dia bagi ramai apa boleh. Maka sia hundur pergi semula di segara. Sia ni hantar surat mari kepada Raja Gemeh kata suruh mari di Kelantan untuk nak bersorak kira nak cerca sikit ngamung. Dia kena tengok wah ya. Nak igat di rumah Kota Baru tak boleh. Pak Raja Kota Baru Meh ni tu lebih ni hubungnya rapat dengan kawasan dalam dia. Kalau lagu mana ni lakah Bukit Selah. Lakah Bukit Selah gitu baik lek Teluk Suma, Teluk Delong ataupun dia betul lagi dia gitu baik di Tanah Putih. Jalan yo jalan ambil dulu yo. Bukan jalan kok Paramite. Dia lakah bukit tu baik Tanah Putih. Jalan tu boleh lakah tu. Lakah Tanah Putih dia boleh betul gitu tinggi betul gitu mecah betul gitu halah betul gitu betung. Kau tu sia nak biasa sia nak susah sikit nak pergi mak apa tu. Kawasan dia tu. Jadi dia hundur hidup kat Biluk. Bukan Biluk kalau raweh, Biluk Dusun Tawa. Orang panggil dah. Situ. Maka duk kerah lah situ nak tepuk. Sia kena hundur. Nak tepuk tak boleh. Sia kena hundur. Maka hundur gila sia klik mari hantar surat mula kata apa tak apa dah nak cerca. Sia nak cerca. Tapi nak cerca di Kota Baru tu di Kelantan. Mari nak cerca. Ya pergi tu lebih. Nampak tak benar kita nak cerca, nampak kerah. Gi siapa di Jeringo, barulah kena berkah. Apa sia duk tunggu tepi jalan. Berkah tepi jalan wak gi segala. Pen tula. Okey. Surat dah nak suruh pergi ampe. Banyak dah sampai dulu. Pak mana tahu dulu suruh pergi ampe. Suruh pergi dekat. Gi panggung jalan gem. Kena. Dia dengan jalan gum nak igat nak berde. Mati. Orang memang kita banyak. Back tu. Nak pergi boleh surat gedor lagi. Surat terang gedor lagi tak apa kita pergi. Tu pergi ramai-ramai, ada pandai-pandai, ada mata-mata tu. Dah kena pen tu lah. Pening lah awak tua lebih kena igat di Jeringo. Dia berkah bagi di segala dan muat kapal pula mau naik bakak tapi tubuh badan dia tu lebih tak sapa bakak. Hak ning lah hak paling sedih sekali dari raja-raja semua ada. Tengku Ngasabsudin kena bogok di segara. Tengku Dekode wak nak pergi bogok di Pisanuluk. Tu lebih wak nak kapal nak pergi bakak juga tapi hauk dalam laut hidup-hidup. Bunuh dululah. Maka tu lebih Raja Gemeh hak terakhir sekali mati kena perai di dalam laut segara. Tu lebih. Tu dia.
Dah. Tiga negeri. Tu. Dah. Jadi tuai lebih tadi nak kapal apa? Jelasnya nak kapal nama Camren. Nak pergi bakok kapal saya nama Camren. Nak pergi bakok dah. Kena dah. Dah. Jadi cukup lagi ni. Tiga negeri dah kena igat. Pada masa tu juga Sia pun lantik Tengku Pitak. Tengku Pitak ni Tengku Praya Pitak ataupun panggil Kude. Kude ni yang telah uzur tua dah. Tapi Kude ni orang pro Sia. Dia duk kerja kali dengan Tengku Kude, tapi dia ni orang otak Sia, pro Sia. Maka lantik menjadi Raja Petaning pada tanggal 16 bulan April 1902. Tetapi tiada siapa pegawai-pegawai Melayu yang lain mengikuti acara. Sia nak latih dia di raja ke, pok Melayu tak ada pihak mari sorang bok. Hanya dihadiri oleh para pegawai Siam sahaja. Orang Sia saja hok mari sedang kuan jindi dengan dia di raja. Orang Melayu tak ada pihak mari sorang bok. Tu dia. Dah. Lepas pada tu pula, dah. Begitu juga nasib yang menimpa Raja Teloban, Tengku Abdul Muttalib. Baginda juga telah diberkas oleh Siam. Raja Tengku Abdul Muttalib ni, walaupun dia ni baik dengan apa ni baik pula. Dia tanda tangan dulu dah belum ada tu. Dah, tapi akhirnya Sia tahu juga kata Fort Clube ni wak baik lek depan, lek belakang ni tak baik. Sia lah kata tu. Pok Lubeng ni bokah gajah mari ni, muka wak senyum, wak kau tukar ni tak apa, tapi belakang tu duk wampeng. Sia tahu hal tu, maka Sia sendiri pun berkah Tengku Abdul Muttalib Raja Lubeng. Wak naik gi sampai ke Bakok dan juga gi Bohgok juga di Nakhon Sawan. Dah Nakhon Sawan. Bawa pergi juga di Nakhon Sawan. Lepas tu juga bermaknanya pak negeri ni tak ada orang lah. Taning dia tak Kude ni orang dia jadi raja. Dah. Jadi di Raman. Di Reman tu tuan lebih tu kena perat dah tu. Kena igat lagi, lepas tu perat dari laut. Lepas tu dia tak Tuan Mak. Bukan Tuan Mak ni. Tak perak Nerong Wangsa. Nerong Wangsa ni orang Melayu. Dia cari orang-orang yang tunduk kepada dia dah. Dia diraksakan. Jaga negeri Reman. Dan juga dia latih Tuan Mak. Tuan Mak ni anak Nerong Wangsa tadi. Orang Kabu tu. Gi jadi puraksa racakan Cuakrau di Legeh. Tu. Dah. Hanya Telubeng, tinggal hidup gitu saja. Tak ada pihak bercara. Tu. Maka bermaknanya pada masa tu pak raja, dah Tengku Dukode Raja Petaning, Tengku Abdul Muttalib Raja Telubeng, Tengku Ngah Samsudin nak igat boleh go. Dan juga tuan lebih Long Raya Raja Reman, Raja Kota Baru Mei ni dah kena igat juga, apa kena hukum bunuh tak lelak tu. Tu dah. Jadi tinok ke ganah, orang panggil tinok ke ganah. Tinok ke ganah lagu ni hok Sia wak terhadap raja-raja Melayu tadi. Di Petaning, di Telubeng, di Reman, dari Legeh. Maka menimbulkan kemarahan besar daripada umat Islam Patani. Buat tahu raja-raja 77 negeri tu kena igat. Bakak marah besar ke Tani kau tu. Orang Tani kau tu tak rela sungguh. Muih sungguh.
Tak ada dah masa lagu ni. Maka bukan sekadar kata taning saja yang ada api kemarahan duk nyala, sedikit orang-orang Melayu Kelantan dan Terengganu juga yang bersaudara itu telah menunjuk tanda-tanda untuk nak sama-sama memberontak kerana pendapat mereka sudah tiba masanya untuk menghapuskan kuasa Sia. Jadi orang Kelantan dan orang Ganung tu pun lagu tu juga. Tunjuk perasaan lah. Wasot tak lagi dah. Kita kena belawai dah pakat bakit. Bakit dah kena lawai kena belawai dengan Sia tu dah. Betul-betul dah. Sebab igat raja-raja pak-pak raja ni. Jadi kerana Kelantan tu hangat sangat sebab kalau kita tengok juga Tengku Dukode dengan Raja Kelantan tu dia bakal tu lah. Apatah lagi bining Raja Tengku Dukode iaitu Tengku Puteri dengan bining Raja Sultan Muhammad Kelantan tu dua beradik. Ya dua beradik. Dua tu. Bigah lah. Hak tan dia bakal tu lah dengan Kelantan pun. Tapi jadi bahasa ni dia jadi bigah. Dua tu. Sebab bini dia Raja Taning dengan Raja Kelantan tu adik kakak. Jadi apabila berita kata Raja-Raja Taning Pak Negeri ni kena igat pejabat gubernur British di Singapura, jadi tempat tumpuan orang Taning, orang Kelantan banyak bakal pergi di Singapura, bakal hidup peratuan. Bakal hidup demo di depan pejabat gubernur di Singapura. Dan juga orang putih sendiri. Orang putih sendiri, orang British sendiri yang mana ada rasa simpati dengan nasib Raja Taning. Dia tak boleh terima juga atas keganasan Sia terhadap Raja Melayu. Orang tak buat sejarah ikat raja deh. Kaum kerabat Raja Taning, kaum kerabat Raja Kelantan dan raja-raja Melayu semenanjung, orang perseorang ni dan akhbar-akhbar dan surat khabar di tanah Melayu pun telah mendesak kerajaan British. Desak, kodan, neke, kerajaan British supaya kerajaan British ni kena masuk campur tangan dah, kena masuk sek-seng. Lepas tu kena bebas Raja Taning daripada tahan ni. Pergi peratung suruh lepas, mudah kata. Sebab kita lah kalau dia mau igat ustaz, hak alih-alih igat tu guru, igat cikgu gapo hak kita rasa tu yang ni bukan asbab kesalahan tu. Igat ni bogok. Kita bakal berlarak depan kai suruh dia lepas hak tu baik. Gitulah. Dan juga mereka-mereka tadi merayu agar kerajaan British usaha mengambil alih pemerintahan negeri Taning dari penjajahan Sia. Sapang bukan sekadar tu duk demo, duk berlarak untuk suruh lepas raja dak lah. Demo sapangan suruh British ambil alih negeri Melayu. Baiklah negeri Melayu Taning ni baik okey. Hidup kalingan orang Melayu lain. Tak mudah Sia ni. Dah kata. Jadi akhbar Straits Times, surat khabar Straits Times. Tubik pada tanggal 12 bulan 3 tahun 1902. Tubik Pak Hua headline berita dia tulis Raja Kidnapped. Raja Kidnapped. Dia tak ada atau kalau sebenarnya kena igat ni, Inggeris dia kena panggil arrested. Raja arrested. Raja kena igat. Tapi sebenarnya orang putih ni dia hormat kepada situasi yang jadi dan kepada Raja Melayu, dia tulis kidnap. Kidnapped bermakna kena culik. Kena culik. Kena culik ni diculik ataupun kena lak patu sesuai panggil. Lak patu ni teruk dia tak panggil kata kena igat lah. Kalau igat kan salah betul-betul ni dia kena ku bangkap orang panggil. Kena paksa pergi. Tu kidnap. Dan keesokan hari pula 13 tu surat khabar Melayu namanya Malay Mail pula tubik. Huakau deadline dia, kepala surat dia tulis special telegram Siam in Patani, Raja kidnapped, serious trouble fear.
Tu. Hak dia. Dan juga di Singapura pun terbit juga surat khabar. Ia tulis merampas raja di Patani. Rapah raja. Black. Lepas tu dia ada surat-surat khabar penting-penting dalam ni dia sebut dah. Apparently, the true cause of the kidnapping of the real Raja were not only his refusal to sign the document laid before him by Payasi Sahatep, but because he repeatedly refused to fall in the trap and in which the idea of the Siamese official who simply want to eat up the land according to the true meaning of the Siamese word for to rule. Since this official came to stay in Patani, all the prominent workers for the good of the place have been dismissed. They post and remain unemployed. Ni surat khabar. Ya tu sebenarnya kih sebenar hak igat raja-raja Melayu di Taning. Dah. Bukan kata sebab tak kih tak ada tangan, tak se tanah tangan saja dak. Oleh yang mana diusaha oleh Payasi Sahatep, tapi sebenarnya dia banyak kali dah Pak Sok suruh Raja Melayu ni setujui dengan surat-surat Hosea. Hak ni orang panggil kata eat up, bukan turun. Sebenarnya sia tak ada nak meretah, sia nak makan. Kan tak belenggu. Dan masalah ni berlaku ni dengan kerana pegawai-pegawai sia mari duduk di Taning tu lah. Hak mula-mula wakwi jadi masalah semua. Jadi lagu-lagu mana pun pihak kuasa British, orang putih Inggeris ni duduk di Singapura ni tahu tentang kejadian ni dah, dengan kerana Tengku Puteri ni isteri Raja Tengku Dukodi, Raja Petani Jabat 3, dan juga Raja Muda Kelantan. Raja Muda Kelantan ni jangan terlupa kata Raja Muda Kelantan ni jadi anak saudara Raja Petani lah, bini Raja Petani. Sebab mak dia tu adik kakak dengan Raja Petani, dengan bini Raja Petani. Fak wakaf Petani belaka lah. Dan juga Tengku Seri Maharaja Lela, Seri Maharaja Kelantan memberitahu pihaknya pada bulan Mac 1902. Dia morning lah pergi jumpa Inggeris di Singapura. Benar ni jadi lewat sikit British tahun dengan kerana sia katuk berita. Kih kata dia igat Raja Melayu semua ni telegraph trolik kami tu terosak tak ada dah. Surat telegram supaya seni tu tak berita-berita gapo apa tu ya tak jangui tu bit luar daripada Petaning dan juga Bakak. Dah. Tapi apabila Swettenham duduk di Singapura tahu daripada kerabat-kerabat Raja Petaning dan Kelantan pergi jumpa dia, maka dengan serta merta dengan cara dengan masa tu lalu dah Sir Frank Swettenham pun dah hubung dengan pejabat tanah jajah di London, iaitu hubung dengan Kerasung Ananikum, Kementerian Tanah Jajah hodok di London di Inggeris tu, untuk Inggeris desak nekegi kepada Raja Asia di Bakak suruh bebas kelik Raja Petaning, suruh lepas Raja Petaning. Dalam masa yang sama tu juga Kerajaan Bakak sendiri, Raja Chulalongkorn buat tubik surat simpati terhadap Raja Petaning. Tu perangai dia. Misal kata kalau lah Raja misal lah kata British tak buat surat, tak geger dengan luar Kerajaan Petaning, dia tak kerah aku tu. Dia rasa sakcai dah dia buat dengan Petaning tu. Tapi bila nampak orang putih ni, geger dia Petaning ni, dia pun buat tubik surat atau dia pun rasa simpati. Rusuk siacai juga. Hak buat dengan Raja Melayu lagu ni. Back ni semua. Cuba kita. Kalau kita tak geger Bukit Tuai, dia tak tubik kata. Kalau kita tak geger Tadika, tak tubik kecek apa.
Sebab ia rasanya awak kena dah. Lepas tu jangan awak tu baik awak muka maunya, awak apa, awak minta maaf kat tangan semua tu. Sebab politik. Dia nampak orang duk keterai, duk kuat, orang luar duk tengok berita duk tu baik. Ayo lagi. Maaflah dengan Pok Cuk Ning ni. Kita cuk lain ni, cuk ni. Mari cuk lain-lain dengan Pok Ning hak berde ni. Kita maaf dengan Pok Ning dah. Tak apa lagi ni kita pun mari juga ni. Jadi kerajaan ayuk pun, orang botol pun, kat orang mana pun gitulah simpati. Sing sini dulu lah, ambil dulu lah duit lah. 100,000 dulu. Tu. Berjumpa ngaji jarah banyak ke hadirin hadirat ibu-ibu bapa-bapa sekalian. Kita jangan jadi jawab pasir hak turun lubang sokmo apa dulu. Kita belajar banyak sejarah, semoga sejarah-sejarah pengalaman-pengalaman situasi-situasi dulu yang mana berlaku pada tok nenek kita, deh hak tak molek tu jangan berlaku zaman kita. Kita belajarlah daripada sejarah tu, semoga kita hidup aman, hidup lebih baik pada hari ni. Tu habis kena tahu juga dulu. Deh, seperti mana kita duduk belajar banyak dah dalam Quran sejarah-sejarah Nabi. Hak beriman, hak amal baik tu Tuhan wi lagu tu. Hak mana hak ingkar, hak melanggar, hak berlawan Tuhan bala lagu tu sejarah Islam. Deh masuklah hati kita, tapi hidup hari kita ni sejarah tani kita ni. Ni kena belajar ni, tengok tok nenek tu lagu tu. Deh. Maka kita main dengan deep tanning pula. Deep tanning pula apabila pok-pok raja kena igat, maka deep tanning itu duk jadi lagu mana? Deep tanning duk jadi lagu mana? Maka pada ketika raja tak ada, pok-pok sia, pegawai-pegawai sia, pegawai sia tak gaduh apa, tak ana politik, dia tahu igat orang itu. Dan juga dan juga orang Melayu sendiri hak Persia. Maka pada masa ni timur banyak rogo ke dewasa kena ke tino mana ambil rapah harta benda ada. Inilah terpaksa wakwi ramai orang-orang pindah. Lebih-lebih lagi orang-orang hak duduk dekat-dekat dengan kawasan raja. Pindah. Ni berlaku pada 1902. Lepas tu dia nak bawa pergi pada 1909 baru berlaku perjanjian Anglo-Siamese. Kau ni raja duk kena igat. Pada masa ni lah kita boleh tahu kata orang-orang di Legeh tu mula tak sedap duk. Sebab apa orang Legeh tak sedap duk? Jangan terlupa kata pala-pala orang Legeh ni lapai orang pala dia kena igat sekali dengan raja Tengku Ngah Samsudin. Maka pada masa ni lah orang Legeh ni pecah dua, bukan pecah balah. Sepuak tu dah naik Bukit Kelisa. Dan juga ada juga naik ikut Bukit Lakoh mari ikut Kolah Kawe. Lepas tu mari duduk kat belah Lek Menesta dan juga mari duduk mari ikut Menesta lah banyak. Lakoh ni orang Legeh. Tak boleh duduk dah. Dan juga sebahagian lagi hundu gi ke Tok Mok, lakoh ke Bukit Wang tu, ke Sekiring ni lakoh hidup lek Jeli, lek Malaysia, lek Kelantan bodoh. Tapi hak pala-pala ku lagi ni, hak keluarga demo kena igat lah. Mudah kata dalam lapai orang tu banyak ke lakoh mari duduk lek Menesta. Tempat dia duduk banyaknya duduk di Kemecah banyak. Kawasan kot Kemecah, Tebing Tinggi, Tanah Putih, Said. Siapa pergi ke bawah, siapa ke Pinin, orang Legeh. Tapi banyak kok Menesta tu banyak. Orang Legeh. Dan juga orang Remeh ni apabila tu bunyi khabar kata tuai lebih kena igat. Tuai lebih kena igat dan juga kena perat, maka apa ni pegawai-pegawai besar negeri Remeh tu dia ada dua puak. Dia ada orang tempat teh. Orang tempat teh ni puak hunu balai duk kali ngaja Remeh duk di Kota Baru Remeh. Dan juga sepuak lagi ni dia ada puak luar. Jadi ni salah satu kata gano Raja Remeh ni dia cidik, dia panas sangat dalam urusan negeri dia dengan sebab dia ada penasihat negeri dia ni hebat.
Penasihat hok besar-besar pok yo ni yo bakor ke Arab. Dah. Ya ada bakor Kurosan. Mari di Kurosan ya fok Mogul. Fok nak kata gabur sangat bukan gabur sangat ya campur dengan Melayu banyak dah. Demoning ni ya duk di balo banyak, duk balo lah Balo lah lepas tu lek sungai lek becoh lek cerai. Duk di antara cerai becoh derie, lepas tu lah balo supek. Kawasan itulah hak Raja Gemih wi fok tu geduk mula-mula tu. Fok bakar adalah bakar tu banyaklah. Ya. Jadi apabila tuai lebih kena igat apa kena pegat dah, maka demoning pun pecah juga. Sebab dia takut juga. Demoning dia pala berkosa. Maka demoning pun hunur mari duduk di Menesta juga dah. Juga. Fok bakar di bala ni pun ada kebanyakan fok ni hunur mari duduk di Kemecah. Mari duduk di Kemecah, mari ikut Menesta, ikut tepi tinggi Tanah Putih katalah duduk kawasan itulah. Lepas tu mari beripong capur duduk dengan fok legah. Ini pakak semua besar lah fok ni. Jadi fok legah, fok hulu balai legah dengan hulu balai Gemih. Kota Baru Gemih mari bala ni mari capur duduk di kawasan Menesta lah. Umum dah tak saya tepat lah mudah-mudah. Sebab bakar-bakar keturunan fok ni dia ada hari ni. Berdabai hajar ni pok ni siapa hari ni pun berdabai. Berdabai mengata dabai boleh gayak boleh tupai lah mereka kata. Ini grup ni. Sebenarnya kalau kita kecek pelarian ni kita nak buat satu malam kecek. Orang tani pindah mana ni kita kecek koh satu malam. Tapi ni dia kecek peti-peti hak sakut dengan sini. Yo lain dengan puak Klubel. Telubel lain telubel. Pok telubel ni yang mari turun sungai. Yang mari turun sungai ni hidup jabak. Pok telubel. Pok koko dia. Sekali juga pok jabat 3. Pok jabat 3, pok pujuk hidup jabak juga. Yang ambil dulu ni 2 tepat. Hak orang kalau tak lari lakoh pergi Kelantan, lakoh pergi Kedah, lakoh pergi Perak, tepat tumpuan orang besar-besar hulu balai pada masa ni hak takut sia mari igat tambah pula ni, iaitu di Menesta ni dah tengok kedai Menesta gini lah, iaitu di Kemecah. Lek sana lek tu lah umum Kemecah tu, dan juga support laginya di Temangi, di Jabak. Jabak tepi sungai di Resak. Sebab dua-dua tempat ni strategi molek tepi sungai, ada celah bukit dan juga kajak egi tak siapa. Zaman tu panggil zaman Klai penting ke tapi tak ada lagi. Zaman kajak egi tak siapa habis kena pergi nusuk kat tu. Pas zaman dulu nak pergi Jabak boleh ni susah. Jabak benar tepi sungai dalam tu. Nak pergi susah nak pergi situ. Sebab dia kena pergi ikut sungai so, yang mai ikut sungai Telubel tu. Ikut sungai Telubel, mai ikut Kerubi, mai ikut Kabu baru sampai Jabak. Tapi tak ada, jalan tak ada. Kalau mai ikut Lek Nu kena lakoh Bukit Jingo, Bukit Lapeh, Bukit Budu. Kalau mai ikut Nu Bukit Monteh, ikut Ngebu. Payah. Kalau mai ikut Teluk Hela ke apa pun payah lakoh. Yo tepat payah. Supaya Kemecah, supaya juga ambil dulu. Nak pergi Kemecah tu kena lakoh sungai banyak kali. Nak pergi sapa di Kemecah tu. Lepas tu nak bersapa situ tu ya jauh juga. Ambil dulu jalan kaki, jalan tu sungai, jalan ikut tepi tinggi tu. Jalan ikut Kupine tu, lakoh lalu ke Pe tu berapa kali nak lakoh sungai. Dia bukan jalan loning. Tu dah. Lepas tu di antara dua-dua ning ni, dah dia ada lubang dia untuk hubung dua ning. Yang ambil dulu. Iaitu orang panggil Bukit Gelang. Bukit Gelang Tanah Putih. Itu hubungnya di antara dua cumnum, panggil cumnum besar. Cumnum kupak tempat palako pindah daripada lubang, pindah pada legeh, pindah pada taning tiga-tiga ni. Banyak ke dia ada lubang dia, jalur dia nya iaitu jalur Bukit Selah gitu baik di Tanah Putih. Dua ni. Strategi lah besar ni dulu ni dia boleh kum bukit ni. Senang nak mengata. Sampai tu raja naik wak tiap tiap terotak situ. Dia makan habis tu ke wilayah tu. Situ dia strategi besar. Pala bukit tinggi situ. Atas tu pun kalau lah orang berjual buat berdeh jalan atas dia kat tu tak lepas. Nak royak dia tahu. Mengikut strategi lah. Bukit Tanah Putih, Bukit Kemecah. Kalau pergi ikut sel tu dia akan temu dengan
Puak hitam duk berjalan taukid. Dia payah nak lepas tu. Tapi ada jalan dia. Jalan dia ni dia kena pasal peta. Boleh nak pasal pun tak ada masalah. Kata dia ada lubang selamat. Bukan gua ke apa. Dia ada cara dia, teknik bukit tu. Dia bukit berlapis banyak lapis tu dah. Kok pandai lah orang tu kita bukit orang tu. Ya tak kena. Dah. Nak berjalan kita pun. Bagi orang-orang hak pindah tu. Dah. Orang hak pindah tu telah besar-besarnya. Jadi rakyat pada masa tu banyak hak pindah daripada kampung hilir-hilir tu pecah gitu buka kampung ke hulu-hulu. Kampung hak zaman tani pecah zaman Kresik 1785 tu ada dah. Banyak dah. Zaman Perai Datuk Kale, zaman Perai gapo kok rakok tu banyak kali dah. Dia jadi kampung Lang, dia jadi kampung Jok, dia jadi kampung Rai tu banyak dah kok dalam tu. Tak apalah tu. Tapi hak ni dia kecil atas dasar hulu balai besar-besar. Hak gitu. Jadi situ ada orang dah. Dia mau ni ditambah kau gitu. Maka dalam masa raja duk penjara. Tak lama itulah raja tu dibebaslah dia kata. Orang hak boleh bebas mula-mulanya Raja Telubeng. Raja Telubeng pun dibebas. Pun dibebas pun klik mari di Telubeng. Klik mari di Telubeng duk tak lama Raja Telubeng pun kuasa tak rela duduk, maka beraku anak cucu dia pergi duk di jerit apa ni? Jeriteh ke mami. Duk sepadan Kelantan dengan sepadan Terengganu. Duk terganung lah dia kata. Nu Puak Telubeng. Maka Puak Legeh pula tak kena kecek banyak dah. Raja Legeh pun dibebaskan. Tapi Raja Legeh dibebaskan. Raja Legeh ni klik mari mati di Nago. Kubur dia ni sebab dia pindah daripada Tanjung Mas nak duduk tak boleh. Raja Legeh klik mari Tanjung Mas, alamu habis dah tanah bumi Tanjung Mas. Makan di Cina. Raja kena igat habis orang kat tu. Sebab hulu balai dia pun kena igat. Maka Cina masuk ke begas bush. Ngapaksa. Maka raja pun kena pindah. Duduk kamsang raja duduk di Nago. Rangit duduk di kapur takut. Lepas tu dia buat kota baru situ. Maka akhir situ maka kubur dia nya akhir kalinya duduk di depan masjid Jamek Nago. Masjid dulu. Tengku Adu Muttalib kubur dia duduk Telubeng. Tu lebih kena berat. Lepas tu bawa mati pak orang lain bakal hundo gibus. Kalau tahu sungguh anak cucu raja asli sungguh pok ni tak ada di Malaysia belaka dah lah. Hak ada tu jauh-jauh dah rumah ni. Tengku Abdul Qadir pula berkelik mari taning dah tu deh. Apabila bunyi khabar berita kata Tengku Abdul Qadir dibebaskan pada masa tu, orang taning ni tu nyamuk Raja Abdul Qadir ni ambil ejak di Kuala, jujur, beting. Siapa di kala raja cabai tiga. Orang taning derai panjang tepi sungai. Kok seberai, kok anak aru, kok gelang gajah, kok beting, kok jujur. Nanti menyamuk raja. Raja Abdul Qadir ni mengalir air mata. Nampak rakyat dia menyamuk dia siapa di kala. Pergi jalan. Muncul raja kelik. Sebab belum dia tu hurah-hurah sungguh. Anak Tino pun kena buat lari jauh sebab kesian nak makan, nak rapah, nak rebuk. Tanah harta benda lembu kami kena rapah tu banyak surat. Kita tengok lepas dia tu kata tani jadi guana beraja kelik. Maka dia adalah dia perkataan sia. Apabila muak gajah tani kelik. Muak gajah tani kelik tu nama kapal dia nya SS Cakrabong. SS Cakrabong. SS Cakrapong. Cakrabong pula dah. Cakrapong, SS Cakrapong. Nama kapal dia SS Cakrapong. Jadi klik mari. Pada tanggal 27 1904. Maknanya dia duduk 2 tahun 8 bulan lah. Duduk legok tu. Dah. Klik mari di Petaning. Dah klik mari di Petaning. Ketika nak klik tu, pok-pok sia apa mari hantar dia lah. Pegawai sia kata, "Duk kacau apa belawai dengan sia?"
Kena lawan mu tak benar. Mu tengoklah sebelum-belum badan ning pun duk lawan apa kali dah mu tak sebenar ke taning. Dia kata ke Tengku Dukode. Tengku Dukode. Siye tu kata. Duk kacau lawan apa? Mu kacau lawan tang mana nyo dengan siye lawan deh. Mu tengok belum badan ning mu lawan apa kali dah. Lagu mana mu tak sebenar. Allah sokmo mu dah kata. Kata ke Tengku Dukode. Sungguh lah retan ni gamak. Lo ni ngeh dah. Kacau duk lawan pong siye deh, lawan deh. Kita ada apa? Kita tak ada apa. Ya tengok di sudut kata tak ada apa sebab tak ada apa. Orang dia nak berlawan ni ya ada lah benda tanya yang mari diri lepas dah tu je usaha. Ni tak ada perkara sungguh. Nak buat apa lawan dengan Amerika dengan Palestin kita tak ada apa. Tak ada apa mudah kita keluh saja. Ngata amal tak ada duit. Tak ada duit, tak ada kerja. Okey. Amal tak ada ilmu, amal kecil. Tak ada ilmu, tak ada ngaji. Nak ada duit kerja, nak ada ilmu ngaji. Nak duit benar je kena berlawan. Tahu je benar. Ni nak berlawan dengan apa? Amal tak ada duit, amal tak ada ngaji. Tu. Lana, usahalah. Tu tak ubah satu-satu kaum, melainkan kita sendiri ubah. Dah. Maka bos dia wiwah lagu tu ni. Orang Melayu lain pun dengar lah. Ada dengar. Ni dia jatuhkan hati. Dia lemahkan hati orang lah. Dah kata. Dah. Maka apabila kena wah lagu tu dah. Pegawai sia kata kepada Tengku Dukode. Panas sedap kecek dia mau pegawai kita ni raja. Tengku Dukode pun dengan serta merta jawab klik kepada pegawai sia. Tengku Dukode kata, masalah Patani seperti duri di tapak kakimu siam. Mengacau lawan apa tak benar dah. Tengok dulu-dulu apa kali dah menurut lawan tak sebenar. Tengku Dukode kata, masalah Patani seperti duri di tapak kakimu siam. Tak apa. Masalah tani ni halah benar. Ada apa sepengah duri tu ada bawah tapak kakimu. Tapi duri di bawah tapak kaki ni rasa ke mana? Jalan seperti biasa tak? Tak. Duri. Sakit. Menanah. Ada sampai ke demai. Duri sikit dah. Duk kaki sampai ke demai. Ni masalah tani. Habis kena sobar. Kita buat dia demai, dia tak tahu dia tani dah. Jadi kata ramkan. Dan ni malam ni dia cukkan ni malam depan kita nak kait dengan ketika masa raja tak ada. Raja kena cabut. Tengku Dukode klik tani dah tak ada raja dah. Maka kita boleh tengok perangai seorang ulama masuk lagi dah. Iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad pula mari duk mai pula pada masa ni. Syekh Ahmad mai lagu mana? Syekh Ahmad duk Mekah. Dia ada penasihat raja, penasihat dan juga jadi utusan. Jadi duta kerajaan Uthmaniyah untuk tanah Melayu. Syekh Ahmad nak main perangai lagu mana dengan petani, kita nak baca. Abang ke dah. Syair bukan syair dah. Surat hak Syekh Ahmad Al-Fatani hatagi kepada Sultan Zainal Abidin Terengganu. Gol tak nampak. Duduk belakang ni. Allahu Akbar. Ni. Ya ada banyak jilid. Ada banyak jilid. Ni. Ni. Dah. Jawi semua. Dah, Jawi. Jadi honing ini siri pertama baru Gubernur Syekh Ahmad Al-Fatani. Dah. Syekh Ahmad Al-Fatani ketika duduk di Mesir, dah tujuannya untuk mempertinggikan martabat bangsa Melayu ditujukan kepada Sultan Zainal Abidin III, Sultan Terengganu. Dah. Ni. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani ni, dia anak
darah taning. Nah, tetapi ia tagih kepada Sultan Zainal Abidin. Jangan terlupa atas Sultan Zainal Abidin pun titih barih sakut dengan taning juga. Nah. Jadi kalau dia mula lagu mana? Dia mula kata betapa aku tiada mengeluh kesedihan dan kepiluan. Betapa aku tiada menggigit ujung jari-jari kerana kebingungan. Semalam-malam aku tiada lena. Nafsuku sesak dan air mata berlinang membasahi pipiku. Pada aja lagi lah. Biar masuk. Tapi ni dia mula-mula naik lagu tu. Sedih, dia tagih ganung sebab dia harap kata kena pok ganung, kena pok Kedah, kena pok Kelantan dah bakak-bakik untuk tolong taning. Habis tu dia kata betapa aku tiada mengeluh kesedihan. Ni orang lain ni. Ulama taning orang lain ni. Apanya aku tak sedih, aku tak pilu hatiku. Betapa aku tiada menggigit ujung jari kerana kebingungan. Malam-malam aku tak tidur tak lena, dia kata. Malam-malam aku tidur tak lena, tidur tak menyerah. Nafsuku sesak. Dan air mata berlinang membasahi pipiku. Orang aling ni sedih pada orang ni. Tidur tak menyerah, hati rasa sebab dan juga air mata mengalir ke pipi. Sebab apa? Kekusutan pikiran telah mengganggu ketenangan hatiku. Hatiku resah tiada tenang. Bahang renak dendam menencangkam di dalam hati. Ya bahasa dulu. Laksana bara api yang membakar rosok. Nanti dengan masa banjir ni nak kacik haftan ni. Gitulah kalau siapa nak dengar hak penuh ni, bukan hak syair Syekh Ahmad dak. Kita nak baca nazam orang tan zaman dulu. Maka hari Rabu tanggal 11 Wan Putih 18 lek malam pukul 8 malam bukalah siaran live salah silah kita. Ha ni EP istimewa pisik. Kita nak buat majlis Patani Jatuh. Kita nak mengingati hari Tani Jatuh. Isi-isi lagu tu ni kita ada gerakan, kita rekod ambil pada orang tua dah kawasan Kota Baru Meh. Dia nyanyi lagu tu dengar. Dia kata zaman dia budak-budak, orang-orang tua dulu buat belaka pada tu. Mulai sebelah dia buat makan. Lek malam baca zanyi supaya baca Quran tu, baca maulud tu, pakak dok tiok gitulah sebab ingat hari Tani Jatuh. Abang hari Tani Jatuh. Tapi bom mari zaman lo ni kata, oh 40 tahun dah kita tak ada buat dah, dia kata. Dulu orang buat. Dia buat. Maka kita dah rakam, tapi sekarang ni datuk orang tua tu, wadi goreng tu mati belaka dah. Mati belaka, sudah meninggal dunia. Kita pakai hadiah kepada dia. Dan juga tapi kita sudah belajar ada tim untuk nak nyanyi nazam Tani Jatuh tu. Dan kita kena ingat semua, setiap bulan 11 adalah hari yang kita nak mengingati semua. Sebab kita tak ada wancat, kita tak ada hari nasional. Hari kemerdekaan kita belum ada. Bukan belum ada, kita tak ada. Deh, orang lain ada hari wancat demo, ada celam-celam kita. Hari ning lah kita hari kita nak mengingati hari Tani Jatuh. Maka Syekh Dak ni kita nak Syekh Ahmad kita tanya baca semula. Tapi nak akhirinya dengan duri di tapak kaki siam tu. Dia pergi selorong pula dengan perkataan Syekh Ahmad. Sakut dengan duri di bawah tapak kaki gasi. Duri di bawah tapak kaki gasi. Lagu mana jadi kena main minggu depan lah. Malam ni ada soalan dah tu? Ada tak? Tak ada. Ada soalan tak? Ada. Tak ada Bos sudah katuk dah kita rosak masuk terang tanya mengepek kita pula kata Rano tak jawab. Oh banyak saya ni nak tidur pun tak agak ni orang telefon banyak. Tanya kok tu kok ding khas sejarah lah. Jadi saya pun jangan murih lah kalau saya tak ambil tu. Bukan kata tak saya jawab dak. Ya ada masa juga saya nak jawab bila-bila tu.
Sebab tara nak kek gak berpuluh-puluh sai banyak. Nah. Tapi tak apalah, semua tu kita untuk maklumat dan isi kita belaka. Jadi insya-Allah dah kita mari tengok pula minggu depan. Lain ni lepas pada kata Tengku Dukode mari rumah dah pun berlaku gapo pula dengan Tengku Dukode. Dan pada masa Tengku Dukode klik mari rumah itulah sebenarnya ya masa Tengku Dukode kena igat lagi dah. Orang taning mula buat gerak ke. Bukan gempa lagi. Gerak ke mula-mula tu hak mula orang taning tak rela raja-raja pak negeri ni kena igat, maka pada masa tu ilik-ilik taning pemimpin taning hak besar-besar tu mula pakak buat geruk dan juga mula guna senjata api. Nak ada lagu mana geruk ning geruk gapo dah. Geruk hak mula-mula berlaku di tani, bukannya pulau, bukannya biaing, bukannya mujahidin, bukan belaka tu. Bukannya gempa, zaman Tengku Mahmud pun bukan. Hak ni hak mula-mula lagi. Geruk ning ni. Tepat dianya iaitu di Bukit Leweh. Dia ada di antara NASA Bukit Kung dia belah lain ni dulu. Bukit Kung, NASA, Bangor Jahaz, Segeng. Boleh tu dia Teluk Mekna, Leweh. Dia suk di Tok Pakis Peramat. Situlah tempat operasi dia hak besar. Hak mula-mula. Kau tu dia naik dengan semangat untuk nak apa ni nak tutup Hino. Nah, gitulah. Dia belum lagi jadi organisasi ataupun jadi gerak ke hak jadi stabil molek. Tu jadi lagu mana nanti kita kira situ dah. Nanti minggu depan kita belajar dan juga kita menengok sikap British lepas tu nak buat lagu mana. Ketika Raja Tani kena igat tu. Sebab Raja Tani kena igat ni semua seluruh tanah Melayu geger. Semua bakat murih ke sia. Semua bakat demonstrasi, bakat peraturan. Sebab orang tak boleh buat lagu ni, sia buat lagu ni huduh nah. Siapa nak kerajaan British di London waktu buat surat juga nak sia suruh lepas raja-raja ni. Bos surat British tu buat lagu tu Raja Chulalongkorn, raja kelima baru waktu buat surat atau dia rasa sedih juga. Rasa simpati dengan nasib raja petani yang di lagu ni. Dia nak usaha cepat-cepatlah nak kira oleh negeri dia untuk nak bebas. Itulah kalau jadi. Dan maka ketika tu raja dia kena igat nak jadi lagu mana dia taning. Kalau saya sebut tadi kata Fort Geruk Legeh dengan Fort Geruk apa tadi? Geruk Legeh dengan geruk orang luar di Gemeh, bakat hidup di Kemecah. Geruk Fort Kelubang hidup di Jabak. Geruk Jabak 3, geruk Pujuk hidup Jabak tu. Di Japur Fort Kelubang tu nak berlaku jadi gapo lepas pada tu. Kita insya-Allah minggu depan kita kira dah. Kita baca jarah tamah lagi. Tapi jangan terlupalah pak sebelah ni bakat tengok. Gabung di pak sebelah kita bakat tengok majlis lagi jatuh. Dan juga kita pun pakai alat molek lah dalam malam ni. Cerah molek melalui ibu-ibu apa-apa adik kakak kita semua yang mana infak. Dia yang mana derma sikit sebanyak kepada pihak kami tu melalui prompe yang nama Zulkifli Kabir tu. Jadi kita boleh ambil modal-modal tu untuk guna alat-alat moden sikit dan kita ni kita ada usaha lagi untuk nak cari cara yang nak guna internet tak mahu lekat mudah kata. Sebab ia banyak juga mari duk sete hatu duk mari ganggu dah. Dia kecek sejak lagi dia lekat, kecek lagi dia mapuh, kecek dia pelucuk. Sete banyak dah. Ni kita buat kebaikan sete selalu dah. Maka kita nak cari alat yang lebih sedap lagi. Jadi demo nak apa tak boleh. Gitulah kecek berbunyi suara sedap. Maka bolehlah malam ni kita nak 19 2 stay. Dah, maka atas lagi lah. 19 kok ya dah kata Allah, rokok sebukuh 90 kok. Nasi sebukuh 30. 19 kok ya adik kakak semuanya mana rasa simpati. Dan juga kalau ingin nak wi majlis kita boleh lanjut panjang lagi dengan molek, maka bolehlah derma dan sip kau bat song setang. Kita nak wi cuba kita nak wi kita ingat semua atau sip kau Sunsa 1902 tanya tu. Jangan dah tahu lagi 1900. Takut kau banyak berdoa.
Ha dia mau banyak pun tak ada apa dah kita deh. Tapi hak kita doktornya dah setapak kita tu dah 19 kok saja. 19 kok 02. 2 stay. Bolehlah masuk dalam perempuan tu. Semoga kita boleh guna hak ni baru dan kita memajukan lagi program-program kita yang baca sejarah. Dan juga buku ni pun ada lagi. Hak ni ada lagi 5 UT, hak ni ada lagi 5 UT, 5 buah. 5 buah habis-habis sungguh-sungguh. Harimau Malaya, anak Tengku Dukode ni. Nah, dia pindah ke Kelantan ketika dia umur 4 tahun Tengku Dukode lagi dah. Lepas lebih go. Ni tarikh Patani asal usul Melayu kita. Tak ada hak ni sesat. Dah. Dan juga hak ni pergetan ni segala cerita si Kabu. Nah, gitulah. Usahalah dah. Lain pada duk dengar saja baca buku atik, we dekat ingat dan boleh buat taruh buat di kenangan kita. Dah. Ni hak ni sama mahal dengan makan sabu. Sabu makan kali kenyang berak duk tahi. Ni boleh taruh siapa anak cucu. Jangan duk kupik sangat nak beli buku tu dah. Jadi ilmu kita taruh. Maka gitulah untuk malam ni, insya-Allah minggu depan kita masuk sambung ke lagi. Jangan lupa 19 kod 2 step bolehlah transfer duit masuk kepada suku beli kabel pegawai kita hendak jaga untuk kita memajukan lagi. Dan jangan lupa hari Rabu pukul 8 malam kita buat majlis tani jatuh. Insya-Allah kita jumpa dari live siaran live tu. Maka malam ni sekarang ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala rizqika wa rizqika wa sallallahu